kami akan berkongsi serba sedikit mengenai hukum ilah dan zihar. Ilah dari segi bahasa membawa maksud sumpah, manakala dari segi istilah ialah suami yang berhak mentalakkan isterinya bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya lebih 4 bulan atau secara mutlak, yakni tanpa disebut tempohnya. Perkataan asal bagi ilah ialah al-haliyah yang bermaksud sumpah. Seterusnya, hukum ilah. Hukum ilah ialah haram dan berdosa besar. Di sini jika si suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan, maka ia telah pun melakukan ilah terhadap isterinya. Hukum syarat mengenai ilah, yakni akid harus memberi peluang selama 4 bulan kepada si suami bermula pada hari dia bersumpah. Seterusnya, memberi peluang pada suaminya untuk menarik semula sumpah dan membayar kafarah, iaitu denda atau hukuman, ataupun menceraikan isterinya jika dia tidak mahu rujuk dan enggan membayar kafarah sumpah. Jika dalam masa tempoh 4 bulan telah tamat suami tetap dengan sumpahnya, maka suami telah pun memudaratkan isterinya sendiri. Di sini hakim berhak mengambil tindakan, dan tindakan tersebut antaranya ialah memaksa si suami untuk menarik balik sumpahnya dan kembali semula kepada isterinya dengan membayar kafarah sumpah. Selain itu, memaksa suami menceraikan isterinya jika dia enggan menarik balik sumpahnya dan tetap berpegang kepada sumpahnya itu. Jika suami enggan melakukan salah satu perkara di atas, maka hakim hendaklah menjatuhkan talak satu bagi pihaknya. Seterusnya ialah syarat-syarat ilah. Si suami perlu ada keupayaan dan kemampuan, yakni tidak sah ilah itu jika si suami itu mempunyai atau dalam tahanan penjara. Seterusnya, si suami perlulah berakal dan cukup umur. Selain itu, menyebut nama Allah dan yaitu Al-Malik dan Ar-Rahman, atau menyebut sifat Allah yakni Maha mendengar ataupun Maha mengetahui. Dilafazkan dengan jelas jika kinayah ini kiasan, perlu dilihat niat suami tersebut. Contoh lafaz ilah ialah, wahai isteriku, demi Allah yang Maha mendengar, aku tidak lagi mahu bersetubuh denganmu selama 4 bulan. Seterusnya ialah kafarah ilah. Itu ada 4, itu memerdekakan seorang hamba. Seterusnya, memberi makan kepada 10 orang miskin. Selain itu, membeli pakaian kepada 10 orang, yaitu sepasang, seorang dengan pakaian yang menutup aurat. Akhir sekali ialah puasa selama 3 hari berturut-turut. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafatia dari JSI Duli. Saya akan sambung tentang implikasi ilah. Implikasi ilah yang pertama, jika ilah dibuat secara sumpah taklid, maka apabila si suami menyetubuhi isterinya, maka jatuhlah talak ke atas isterinya. Yang kedua, jika ilah itu dilafazkan secara nazar, contohnya, kalau aku menyetubuhi kau dalam masa 4 bulan, maka aku wajib berpuasa selama 10 hari. Jika si suami menyetubuhi isterinya sebelum cukup tempoh yang disebutkan, maka dia wajib untuk membayar nazarnya dengan berpuasa selama 10 hari. Yang ketiga, jika si suami telah melafazkan ilah ke atas isterinya, maka dan tidak bersetubuh dengan isterinya sehingga tamat tempoh ilah tersebut, maka hukumnya gugur talak bain ke atas isterinya. Ilah ni ada satu dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Lallazina yuluna min nasaihim tarabbusnu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allahu ghafurur rahim.
Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampuri, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang lelaki melakukan ilak terhadap isterinya, maka talak tidak akan jatuh walaupun telah berlalu 4 bulan itu sehingga si suami diminta membuat keputusan sama ada mahu menceraikan isterinya ataupun mahu menarik balik sumpahnya, iaitu dengan kembali kepada isterinya dengan menyelesaikan kifarahnya. Okay, saya akan buka pada bab zihar. Okay. Bagi tarikh zihar, dari segi bahasa, zihar ni bermaksud belakang. Okay, pada istilah pula, zihar ni bermaksud suami menyamakan isterinya atau mana-mana bahagian anggota badan dengan ibunya atau perempuan yang tidak boleh dinikahi. Nama sebenar bagi zihar ialah al-zuhru. Okay, pada zaman dahulu, Arab Jahiliyah menggunakan zihar untuk mentalakkan isterinya dan untuk menyakitkan hati isterinya. Dalam fiqh 4 mazhab, apabila seseorang suami itu menziharkan isteri dengan menyamakan rambut, kuku, hidung sama dengan ibu atau mahramnya, maka ia tidak dianggap zihar kecuali belakang ibunya lah. Hukum bagi zihar haram dan berdosa besar. Kat sini ada satu ayat Quran yang surah Al-Mujadalah ayat 2. Wa innahum la yaquluna munkara minal qawla wa zura, yang bermaksud dan sesungguhnya mereka dengan melakukan zihar itu berkata suatu perkara yang mungkar dan dusta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilyashada binti Sudin dari kelas DSI 2D, nombor metrik DSI 2020259191. Saya akan menyambung pembentangan rakan saya sebentar tadi. Okay, seterusnya adalah lafaz kinayah, kiasan. Ialah lafaz yang boleh diandaikan sebagai zihar dan juga boleh diandaikan sebagai bukan zihar. Kita tengok kepada situasi dia lah, macam mana kita tahu itu kepada zihar ataupun tidak. Contoh, suami berkata kepada isterinya, bagiku kau seperti ibu dan adik-beradik perempuanku. Jika suami melafazkan ungkapan berikut, kita perlu melihat maksud beliau semasa melafazkannya. Jika beliau bermaksud zihar, maka ia menjadi zihar. Dan jika dia bermaksud menyamakan isterinya dengan ibu dan adik-beradik perempuannya kepada sudut kemuliaan dan penghormatan, maka tidak akan jatuh zihar dan tidak akan dikenakan apa-apa hukuman. Sebagai contoh, dia menyamakan isterinya dengan ibu dan adik-beradik perempuannya kepada segi kemuliaan dan penghormatan adalah, kau sama seperti ibuku, baik, cantik dan rajin. Maka dia tidak akan jatuh zihar dan tidak akan dikenakan apa-apa hukuman. Seterusnya adalah hukum hakam zihar. Jika suami menuturkan lafaz zihar secara sorih atau kinayah dan dia berniat zihar, iaitu suami menyamakan isterinya dengan mahramnya daripada segi haram mengahwininya, maka gugur hukum zihar. Dan jika suami mengucapkan lafaz talak selepas zihar, hukum zihar dimasukkan ke dalam hukum talak. Bermakna selepas dia menyamakan isterinya dengan mahramnya yang haram dikahwinkan, dan selepas itu dia melafazkan talak, maka hukum zihar dimasukkan ke dalam hukum talak. Okay, seterusnya adalah kafarah zihar. Kafarah zihar adalah mengikut tertib kemampuan seperti berikut,
Iaitu yang pertama, membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai kecacatan yang menyebabkan dia tidak boleh bekerja, seperti hilang salah satu anggota badan seperti kaki ataupun sakit yang berterusan. Bermakna dia kena membebaskan seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa kecacatan anggota badan ataupun sakit yang berterusan sehingga menyebabkan dia tidak boleh bekerja. Okay. Yang kedua, jika tidak ada hamba seperti zaman kita sekarang, maka suami perlu berpuasa 2 bulan Islam secara berturut-turut. Sebabkan kita tak ada hamba dah sekarang, maka suami kena berpuasa 2 bulan Islam secara berturut-turut. Okay. Akhir sekali adalah, jika suami tidak mampu berpuasa kerana sakit ataupun dah terlalu tua, maka dia harus memberi 60 orang miskin makan. Dan setiap satu orang miskin harus diberikan secupak makanan asasi di kawasan tersebut, di kawasan yang dia tinggal lah. Dia kena cari 60 orang miskin untuk diberi makan, dan setiap orang miskin itu harus mendapat secupak makanan asasi. Macam tu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muzakirah Awati. Saya akan sambung pertanyaan saya sebentar tadi. Saya akan menceritakan ataupun membentangkan tentang kafarah zihar. Kafarah zihar ni, suami dia perlulah melaksanakan dengan segera. Kemudian suami dia tidak boleh bersetubuh dengan isteri dia selagi dia tak membayar kafarah. Ada 3 kafarah yang perlu dijelaskan, tapi dia boleh pilih salah satu. Contohnya, yang pertama, dia perlu memerdekakan seorang hamba. Tapi pada zaman sekarang susah untuk cari hamba, jadi dia boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tak mampu sebab atas sakit atau faktor sakit dan sebagainya, dia boleh memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Kemudian jika suami tu dia menyetubuhi isteri dia sebelum dia membayar kafarah, maksud dia telah melakukan maksiat dan dia wajib untuk melunaskan kafarah tersebut. Hukum bersetubuh sebelum membayar kafarah ini adalah haram. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min qabli an yatamassa." Maksud dia, sebelum mereka berdua suami isteri bersama. Dalil hukum zihar ni telah diambil daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Cerita dia, isteri Aus bin As-Samit ni, dia telah datang mengadu hal suami dia kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah memakan keremajaanku dan aku telah melahirkan banyak zuriat hasil hubungannya denganku. Apabila aku sudah tua dan tidak boleh melahirkan anak lagi, ia menziharkanku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu." Isteri Aus ni, dia tak beranjak sehingga Jibril menurunkan surah Al-Mujadalah ayat 1 hingga 4. Boleh tengok pada muka surat 839 dalam buku Munakahat. Kemudian saya akan terangkan tentang langkah mengelak daripada berlakunya zihar. Langkah dia, yang pertama, suami dan isteri ni dia perlu mempelajari ilmu-ilmu agama dan ilmu kekeluargaan. Maksudnya sebelum perkahwinan ni dah disediakan khusus kahwin. Maksudnya dekat situlah kita perlu mempelajari nikah, cari nikah dan sebagainya. Kemudian tidak mengikut sifat-sifat orang Arab jahiliah, kerana zihar ni permulaan dia daripada orang-orang Arab jahiliah. Mereka yang menggunakan zihar ni untuk menjatuhkan isteri dia dan untuk mentalakkan isteri dia. Yang ketiga, dia perlu memahami konsep dan pengertian zihar yang sebenarnya. Suami ni dia perlu mengetahui apa maksud zihar dan ayat apa yang boleh keluar dari mulut dia sampai menziharkan isteri dia. Dia perlu tahu benda-benda macam tu.
Dan keempat, suami perlu menahan kemarahan dan tidak tergesa-gesa menziharkan isteri dia. Kat sini ada 5 akibat zihar. Yang pertama, dimurkai Allah kerana dia telah mengharamkan apa yang halal bagi dia. Yang kedua, suami isteri ini haram melakukan persetubuhan. Yang ketiga, telah menjatuhkan maruah isteri kerana suami ini dia telah menyamakan benda yang tak sepatutnya dengan mak dia ataupun mahram bagi dia. Yang keempat, suami wajib membayar kifarah yang sangat berat. Dan yang kelima, membawa kepada pergaduhan suami isteri. Tindakan isteri apabila telah diziharkan, isteri ini dia perlu ke Jabatan Agama unit keluarga. Kemudian dia perlu menceritakan semua perkara yang telah terjadi dan dia perlu mengelak keinginan suami dia untuk bersetubuh dan perlu mengingatkan suami dia tentang kafarah yang perlu dilaksanakan. Kesimpulan dia dekat sini, sebelum perkahwinan ini terjadi, kita perlu mempelajari ilmu tentang perkahwinan supaya tidak berlakunya apa-apa perkara yang di luar jangkaan manusia. Contohnya, lepas tu, jika si suami ini sedang marah, dia perlu cuba untuk kawal diri dia daripada mengeluarkan lafaz-lafaz yang tak sepatutnya, seperti lafaz ilah, zihar ataupun lafaz cerai. Dan isteri juga dia perlu menahan kemarahan dia ataupun dia perlu menapis percakapan dia supaya tak membuatkan si suami ini angin marah pada dia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.